Dia ibu kepala segala kejahatan. Yang kelima, wa iyyakal wal maksiyah. Aku beri peringatan pada kamu, jangan buat maksiat. Fa inna bil maksiyati hallu sakhatillahi azza wa jalla. Melakukan maksiat mengundang, menjemput datangnya kemurkaan Allah. Yang keenam, wa iyyaka wal firar minaz zahfi. Aku beri peringatan pada engkau, jangan lari daripada medan perang. Wa in halakan nas, kalau mati semua orang, kamu tetap duduk di situ, mati bersama mereka. Yang ketujuh, wa in asaban nas mautan wa anta fihim fasbut. Kalau mari bala bencana, dia sebut di sini, iaitulah tentang taun, masuk dalam satu daerah, kamu duduk dalam negeri itu, fasbut, jangan lari, duduklah situ. Tapi kalau kita tahu negeri ni ada taun, jangan pergi. Itu kaedah dia. Orang duduk dalam jangan lari, orang duduk di luar jangan masuk. Macam kita tahulah hari ni wabak-wabaknya penyakit. Oh, dia kata negeri ni ada virus ni. Sesemua ni. Dia orang kata orang kita ni takut nak makan tu. Di antara orang masyarakat kita yang paling takut nak makan kambing. Jawab dia Ustaz Abdul Rahman kata, dia kata Ustaz kena ingat, kambing ni tak ada sesemua. Binatang lain yang ada sesemua. Saya pun makan, bismillah. Kita duk takut benda lain. Benda tu apa ni, Allah Taala beri selamat tu, tak macam satu perang saraf juga. Orang lain tu dia berdengki sebab sesemua babi tu makanan dia, kita tak makan. Patut kita jangan ubah. Tak rasa pergi H1N1, tak ada. Sesemua babi. Sebut babi pun derah. Nak suruh orang makan babi tu, teringat bahaya binatang ni pun. Ni tidak ada. Ni duk lari tajuk H1N1. Penyakit apa? Kita pun terlupa dah. Yang ke-8, wa anfiq ala iyalika min taulika. Berilah nafkah ke atas keluarga kamu daripada kesenangan yang kamu ada. Kita ada banyak duit, bagi banyak. Ini tidak sayang duit duk kumpul, nak tunggu lepas mati baru nak bagi pada anak buah. Masa hidup ni bagi. Beri pada anak-anak. Jangan beri kemewahan yang melampau, jangan. Setengah mak ayah ni anak nak beli apa, beli belaka. Tak. Kita beri kepada mereka yang bermanfaat. Beli rak-rak buku pada mereka. Setiap kali ada musim cuti sekolah, bawa anak-anak pergi ke kedai buku, beli buku-buku yang berfaedah. Cerita-cerita para anbiya, cerita orang yang hebat, cerita apa ni, banyak cerita-cerita sekali ni bermanfaat. Cerita Sultan Muhammad Al-Fatih contohnya, cerita para sahabat berlawan dengan Hulagu Khan. Benda-benda macam ni biar anak kita ada semangat roh. Kerana itulah para sahabat mencerita, para ulama-ulama zaman cerita bahawa atuk nenek kita mengajar kita allamana sirah, mengajar kepada kita sirah Nabi, sirah para sahabat. Seolah-olah inilah cerita yang dibawa supaya menaikkan semangat roh kehidupan kita. Ni kalau anak kita hari-hari duduk Doraemon, malam tengok kartun, habis tinggi Ipin. Sekarang ni kecil Arab pula Ipin. Mana kata apa? Itu yang dia ada duduk main. Jadi tak ada lah agenda kita lebih tinggi daripada itu, kerana kita terlupa. Yang ke-9, wala tarfa'anhum asaka adaban. Jangan kamu angkat tinggi sangat tungkat kamu itu, kerana nak mengajak adab pada anak-anak kita. Jadi ajar adab biar sepatutnya. Kita pukul anak bukan pukul musuh. Jangan setengah orang ni kalau dia pukul anak sampai nak mati budak tu. Lah, anak kita. Kalau patah budak ni, kita juga yang bawa hospital. Wa akhifuhum fillah. Yang ke-10, wa akhifuhum fillah. Ringankanlah segala tindakan kita itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis ni diriwayat oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dalam Sahih At-Targhib At-Tarhib mengatakan hadis ini hasan dari ghairihi. Yang saya nak ambil tadi yang ketiga saja, iaitu jangan tinggalkan salat. Jadi bila kita duduk di sini, cerita isu kita nak besarkan salat, maka kita kena ingat bahawa Nabi SAW sangat menekankan salat. Pesanan-pesanan yang Nabi kita buat, Nabi kata inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-salah. Salat ini merupakan awal-awal ma yuhasabu, awal ibadat yang dikira, yang dihisab pada hari kiamat esok, salat. Qala yaqulu rabbuna li malaikatihi wa a'lam unzuru fi salati abdi atammaha am naqasaha. Malaikat pergi tengok fail hamba aku ni dalam bab ibadat. Sempurna tak sempurna salat dia?
Allahu Akbar. Kalau sempurna, alhamdulillah. Semalam kita baca dalam wacana kita kitab Muniyatul Musalli. Saya ingat dalam kitab itu menyebut satu motivasi yang besar. Dia kata salat seorang diri di rumah, kita akan dikira setakat mana yang kita ingat. 1/6, 1/8, 1/10. Itu. Tapi kalaulah orang ini bersalat berjamaah, walaupun dia terlalai, terlupa, tapi dia masih dikira mendapat pahala penuh kerana dia duduk dalam satu kumpulan. Cuma yang bahayanya kalau imam tu terlupa. Itu jadi masalah. Imam masalah. Banyak soalan-soalan tentang imam terlupa, makmum tak faham. Habis. Imam dah terlupa tahiyat awal, dah bangun sampai rakaat yang ketiga, makmum belakang duduk tasbih lagi, subhanallah, subhanallah. Sebab tu dia mengaji. Dia tak ulang kaji dah bahawa tasyahud yang pertama itu masih dalam fiqh Syafi'i sunat ab'ad. Kalau dia dah tinggal naik atas, dia tak boleh turun dah. Kita nak tunjuk pandai sangat kat belakang ni. Subhanallah. Kena 4 kali imam pun serabut aku turun. Batal semua sekali imam. Jangan duk batalkan imam dah naik je lah. Dia banyak soalan tengah-tengah. Jadi dia kata orang yang salat berjamaah dikira seluruh package. Satu kumpulan ni, kalau imam yang sempurna, makmum sempurna. Itu kita kena tengok satu kelebihan yang begitu besar. Kalaulah salat kita sempurna, wa in kana anqasa minha syai'an. Kalau ada dalam salat kita yang kurang sempurna, Allah Ta'ala perintah kepada malaikat, unzuru hal li'abdi min tatawu'in. Hei malaikat, kamu pergi tengok apakah ada hamba aku ni melakukan salat sunat tatawu'. Jadi kalau ada tatawu', maka atimmu li'abdi faridatahu min tatawu'ihi. Ambillah sunat dia tu, tampalkan kepada salat fardu yang carib tadi. Salat sunat saya nak sebut di sini sekali lagi, iaitulah Nabi kata siapa dia boleh jaga 12 rakaat satu hari satu malam. Hak ni saya confirm 100% tuan-tuan boleh jaga. Cuma nak dengan tak nak je. Betul tak? Nabi kata siapa dia melakukan salat 12 rakaat satu hari satu malam, yang disebut sebagai sunat muakkadah. Dia sunat rawatib ni ada yang muakkad, ada yang tak muakkad. Yang muakkadnya ini 2 rakaat sebelum subuh, sebelum salat subuh. Dia panggil rakaatayil fajri. Kita dapat daku 2 rakaat tadi sebelum salat fajar tadi, 2 rakaat. Dalam hadis lain Nabi tambah lagi, nilai tambah kepada 2 rakaat ini. Nabi kata khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa dia dapat salat sunat 2 rakaat fajar ini, kalau lebih baik daripada dia memiliki geran dunia ini dan isi kandungan. Geran dunia isi kandungan dalam poket kita. Ni kawasan mana? Saya punya. Benua mana? Kita punya dalam poket. Lebih baik lagi kamu sembahyang sunat fajar 2 rakaat. Besar tak besar? Sangat besar. Hari ni dapat tak dapat? Alhamdulillah. Sebab mari awal. Nah, kalau hari lain mungkin terlepas juga. Kalau menjadi amalan tetap kita sunat ini, kemudian kita dah letak dah jam kita pada pukul 15 minit sebelum fajar, tapi terlepas juga hari itu, mungkin terlalu penat, ada masalah apa-apa, kesihatan terganggu, menyebabkan kita sedar-sedar pergi masjid, orang dah qamat. Pada waktu itu kita dibenarkan salat rawatib ini mengqadakannya selepas salat fajar. Cuma dalam suasana masyarakat yang tidak faham, jangan buat di masjid. Dia kata lebar kampung mana pula warak hari ni main sunat lepas subuh. Jangan. Ustaz bagi tahu dulu penjelasan barulah kita buat. Balik rumah qada salat. Itu satu. 2 rakaat sebelum zuhur. Ini riwayat yang mengatakan 10 rakaat. Riwayat yang 12 yang saya pilih tadi 4 rakaat sebelum zuhur. Kita buat 2 kali 4 rakaat sebelum zuhur, berapa? 6. 2 rakaat lepas zuhur 10, 8. 2 rakaat lepas asar, tak ada.
Betul ke tak ada? Takut tumpah riwayat kita. Confirm tak ada? Alhamdulillah. Saya nak test ada setengah tempat tu. Ada setengah tempat dia ambil pen. Ada ustaz. Kata sudah. Kita baru nak test tu dia semangat nak tulis dah. Janganlah. Ada. Orang cerita kawan-kawan kita ni baru jumpa salat sunat ni. Gomo juga lepas asar dia. Dia kata tak ada sini, belum asar yang adanya. Jadi lepas asar tidak ada, kita confirm sekali lagi. Kemudian selepas maghrib 2:10, selepas isyak 2:12. Ini yang dia panggil sunat muakkadah. Adapun sunat lain ada. Sebelum asar ada lagi 2 rakaat, ataupun ada riwayat mengatakan 4 rakaat. Man hafaza arba'an qabla al-asri. Siapa dia jaga 4 rakaat sebelum asar, Nabi kata orang ini dapat pahala. Yang kita nak tadi dalam 12 rakaat atau 10 rakaat tadi, Nabi kata banallahu lahu baitan fil jannah, Allah Taala akan bina sebuah mahligai dalam syurga. Setiap hari dapat. Allah, ada orang tanya pula ustaz, nak buat apa banyak-banyak rumah? Allah. Cerdik je. Okay? Orang kita, masyarakat kita ni cerdik bahkan tu. Bahagian dia dengan Allah Taala cerdik sungguh. Tapi kalau tanya taman perumahan baru naik sini, keluar orang, siapa yang pergi ambil mula-mula dia? Dia juga. Ni untuk siapa? Untuk anak lah, untuk orang tu, untuk orang ni semua. Taman ni, tak ada taman dalam kawasan dia tu kecuali rumah sewa dia ada kat situ. Waktu nak cari Tuhan, Nabi kata Allah Ta'ala akan bina setiap 12 rakaat yang dia salat ini ataupun 10 rakaat riwayat itu mahligai dalam syurga, qasrun fil jannah. Kita ni kalau rumah ada dalam taman tu, ada harapan tak harapan? Rumah saya kat sini, takkan tak boleh masuk. Pak Gak mana nak sekat kita? Kalau tidak jaga, kata, awak nak gimana? Rumah saya. Pak Gak tu kena marah pula. Kita kalau dah ada rumah dalam syurga, harapan nak masuk ada tak ada? InsyaAllah rumah saya dalam syurga. Buat tuan-tuan 12 rakaat ini. Kalau kelang kabut sangat zuhur tu, waktu pejabat, waktu nak makan, ambil riwayat yang 10, jaga 10 rakaat ni. Bagi saya, tuan-tuan sudah beristiqamah dengan apa yang Allah Ta'ala nak. Yang lain-lain itu dia panggil sunat ghair muakkadah. 2 rakaat belum maghrib, 2 rakaat belum isya, itu buat, jangan tak buat. Walaupun tidak muakkad, tapi dia masih dalam daerah salat sunat. Jadi ini satu. Kita yang kedua tentang salat itu sendiri, Nabi kata la yanqudanna ural islami urwatan. Simpulan tali Islam ini akan terungkai satu demi satu. Fakullaman qadat urwatun tashabbasan nasu billati taliha. Bila terungkai satu, orang akan pegang tali yang kedua. Wa awwaluhunna naqda al-hukmu. Simpulan yang awal terungkai daripada umat ini iaitulah hukum yang telah diputuskan oleh Allah Ta'ala. Hukum Islam terasing dalam rumah orang Islam. Pelik tak pelik? Pelik. Hukum Islam terasing dalam masyarakat Islam. Undang-undang Perancis, undang-undang British, undang-undang orang putih, orang hitam, semua diterima pakai. Sedangkan kita beriman aman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, harasu bawa Allah Ta'ala bagi semuanya bahaya belaka. Tak boleh. Ini undang-undang tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana takut orang diserang oleh human rights, diserang oleh UN, diserang oleh siapa-siapa. Pernah diserang ke kita? Belum lagi. Itu mental dia, sebab dia kata penjajahan itu begitu lama yang menyebabkan apa benda yang kita nak buat tak berani nak sentuh muqaddas. Dia panggil sucinya undang-undang orang putih berdepan dengan undang-undang Allah. Tuhan sebut di sini, Nabi sebut di sini wa awwaluhunna naqda. Undang-undang yang pertama sekali, simpulan yang terungkai al-hukmu, hukum hakam Islam, orang tak ambil kira. Wa akhiruhunna salah, yang terakhir sekali salat. Kalau yang lepas tu terlepas semua, salat pun tidak ada, maka orang ni sudah terungkai semua simpulan Islam dia, hubungan dia dengan Islam sudah tidak ada. Jadi itu di antara kelebihan salat. Saya tak nak sebut panjang. Dalam hadis yang lain yang panjang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, siapa dia jaga salat, kana lahu nuran wa burhanan, dia ada nur pada hari kiamat. As-salatu nurun, salat itu cahaya, burhan menjadi tanda seorang itu beriman kepada Allah, wa najatan yaumal qiyamah,
dia akan mendapat kelepasan